Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berhujung minggu semua. So, daripada daripada kita punya pool yang mana saya dapati sebanyak 130 orang berminat untuk saya bercerita berkenaan dengan buy on support daripada buy on candlestick and so on. So mostly 68%. So dalam 68% orang berminat untuk nak mengetahui lagi berkenaan dengan buy on support, which is walaupun ada 1,300 orang yang subscribe, hanya 200 orang saja yang ambil bahagian untuk pool ni. Bagi saya is terlalu sedikit lah penyertaan. So saya bukan minta apa, saya just nak anda bagi sedikit feedback lah. Right. So tak apa, just saya buat video ni khas untuk mereka yang benar-benar nak tahu, nak mendalami sebenarnya ilmu berkenaan dengan buy on support. So right, so sebelum kita bercerita berkenaan dengan entry pada support, saya nak bercerita dulu berkenaan dengan support. Apa itu support? Bagaimana kita klasifikasikan dia sebagai support? Ada beberapa jenis support yang saya perlu terangkan dahulu. Right. Pertamanya, untuk counter yang sedang downtrend, kita dengan mudahnya akan nampak sesuatu support. Right. So saya ambil. So untuk pengetahuan anda yang baru lagi dalam channel ni, saya menggunakan Malaysia Stockbiz, yang mana Malaysia Stockbiz ni merupakan live chart, iaitu chart yang sentiasa diupdate pada trading day setiap 15 minit lah. So maknanya setiap 15 minit dia akan membentuk satu candle, tapi itu bukanlah satu finalized candle. Tapi kalau kita tengok pada time frame yang lebih kecil, dia merupakan mungkin adalah candle dia yang benar. So kalau untuk daily dia kena tunggu close lah, tapi kita boleh tengok pada live chart bagaimana candlestick itu akan terbentuk nanti. Right. So sekarang ni kalau untuk yang counter downtrend macam ni, okay, kita akan nampak lah dia punya support. Kini kita nampak support. Right. Kita nampak support lah. So bila counter yang downtrend, dia sentiasa mencipta new support. Right. Dan dia buat support lah. So saya faham sebenarnya, saya pun pernah mengalami seperti anda. Kenapa kita nak buy on support? Sebabnya kita nak beli pada harga yang paling rendah. Kalau kita buy on breakout, kita beli harga yang dah tinggi. Betul? Dan juga dia sebenarnya sama sebenarnya. Actually risiko dia still rendah. Kerana kita punya level cut loss kita tu dekat. Right. So kalau macam ni sebenarnya lagi mudah untuk kita lihat. Saya suka menggunakan Ray ni. Right. So tak kisahlah mana. Okay. So kalau dekat sini dia kalau cantik dia sentiasa touch, tapi ini adalah untuk counter downtrend. Sepatutnya kita cari dia punya resistance sebenarnya. Kita nampak dia rebound dan kita cari dia punya resistance. Right. So ini adalah support. Itu adalah support untuk downtrend. Tapi kalau untuk uptrend dia lain pula support dia. Contohnya macam saya ambil contoh macam MYG. Right. So dia buat baru ni dia buat rebounds kan. Dia buat rebounds daripada
downtrend kepada uptrend. So macam mana saya tahu dia downtrend kepada uptrend, kita tengok kepada MACD. So bagi mereka yang tak tahu lagi cara guna MACD, anda memang layak untuk masuk program saya lah, itu program MIPA, yang mana saya akan jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan indikator. Alright, so bila cerita pasal support, inilah support dia. So dia tak mencipta new support, malah dia mencipta new resistance. Itu adalah ciri-ciri counter yang uptrend. Right, so support dia bukan yang new low, malah dia mencipta new high. Right, so sini support dia tak ketara, lebih kurang kat sini ya. Right, so dan dia naik. Right, itu adalah ciri-ciri counter yang uptrend. Dia tak mencipta new low, tapi dia mencipta new high. Right, so macam mana kita nak buat pembelian kalau counter ni tengah uptrend? Contohnya macam counter MYG ni lah. So saya tak nak tengok yang ni, tak boleh nak baca. Kita tengok pada yang sini saja. Right, so ini adalah counter yang daripada bulan 5 hari tu dan sehingga sekarang dia maintain naik. Right, so daripada bawah ni pun sebenarnya kita boleh nampak dah. Right, so ni tak nampak ketara. Lebih kurang lah. Right, so nampak dia dalam keadaan uptrend. So dia dalam sideway, dalam channel dia, tapi dalam menaik, iaitu dia tengah hiking. Right, so ini adalah ciri-ciri counter yang uptrend. Dia masih lagi dalam channel dia, tapi dia tengah membuat pendakian lah. Itu cerita dia. Right, ni yang baru nampak jelas. Right, so sekarang ni counter macam ni. Alright, so apabila dia sampai kepada resistance dia akan bounce dan turun balik kepada dia punya support. Ini pun juga adalah support. Tapi support dia bukan support yang biasa kita lukis dulu lah. Alright, kalau biasa kita lukis, support dia kita akan plotkan support begini. Kita plotkan, okay, ini dia punya resistance, sekarang dia become support. Right, so kita plotkan ini sebagai dia punya support. Bila break support, dia dah pecah support lah. So, untuk counter uptrend, anda bukan tak boleh buat macam tu. Boleh, tak ada masalah. Cumanya, lebih elok anda buat support dan resistance anda menggunakan channel. Iaitu, lebih baik lagi menggunakan channel macam ni lah. Ini maknanya dia dalam channel uptrend. Iaitu dia dalam keadaan keadaan yang sideways tapi dalam uptrend. Ini dalam lebih lagi advance dalam chart pattern lah. Alright. Cuma chart pattern saya tak buat lagi course untuk chart pattern. Cumanya saya nak bagi sedikit info sajalah. Right. So lagi senang kalau anda menggunakan mana? Right. So kalau anda gunakan parallel channel ni pun boleh, tak ada masalah. So kalau macam ni, so anda akan nampak lah. Inilah yang saya cuba plotkan tadi. Lebih kurang sama lah. Right. So kita expect dia akan sampai sini bila tak tahulah. Tapi dia akan expect dia dah sampai, dia touch saja, dia akan turun balik kepada area support. So kita kena tengok daripada masa ke semasa. Alright.
So ini pun adalah support. So bagi anda yang nampak ini support, bagi saya ini pun ia adalah support. Ini adalah support ni. So ada banyak definition untuk support. Alright. So bukan sahaja plot kepada support resistance ini, kita boleh plot juga melalui channel lah. So maknanya dalam channel ni, ini adalah dia punya support. So once dia sentuh, dan dia akan bounce. Right. So saya bagi contoh lain. So kalau counter ni tanya saya dia nak pergi mana, dia nak pergi ke resistance dia lah. So dia masih lagi dalam hiking. Right. Dia masih lagi menokok untuk sampai dia punya resistance. Okay, kita ambil contoh lain. Contoh dia KGB. Okey, pada mereka yang nak tanya, ini adalah counter pada pemilihan September. Tapi sebenarnya pemilihan ni saya buat sekali dengan geng-geng pasta. Tapi belum cantik sebenarnya sebabnya ianya belum lagi, market belum bullish lagi. So tak cantik sebenarnya untuk buat sekarang. Right, so kalau kita tengok, okey, kalau untuk traditional punya, kita mestilah plot pada resistance dia ni untuk jadikan dia sebagai support. So ini adalah dia punya resistance dan sekarang dia menjadi dia punya support. Alright, so cantik nampak dia rebounds. Right. So boleh nak gunakan macam tu, tak ada masalah, boleh, ataupun boleh juga macam yang saya katakan tadilah. So nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab kalau macam ni, kita tahu ke mana hala tuju dia. Sekejap. Suka sikit nak buat macam ni, lebih baik kita gunakan sebagai dia punya channel lah. Right, lebih kurang macam ni ya. Right. So dia naik turun dalam channel dia lah. So dia naik mungkin minggu depan hari Rabu dia turun balik lah macam tu. Right. So kena faham dan jelas sebenarnya kat mana dia punya tu. So bila dia naik, bila dia turun, kita pastikan kita betul. So kalau dia turun sini, anda boleh plot juga macam ni. Dia lebih kurang sama saja. Right. So kalau anda plot kat sini sebagai dia punya support, so kita expect dia untuk turun dalam channel ni pun lebih kurang macam ni lah. So dia turun nanti, dia turun take time, mungkin dia turun kat sini. So lebih kurang sama saja. Dia akan jumpa dekat situ. Alright. So saya just nak bagi anda lebih advance lagi multiple thinking. Untuk anda tahu bukan sahaja kita beli buy on support klasik punya, kita boleh beli buy on support channel. Right. Sini lebih kepada chart pattern, cumanya saya nak dedahkan sedikit lah kepada anda. Bukan sahaja untuk kenal pasti di mana entry, tapi kenal pasti dulu di mana support. Itu penting. Right. So macam mana kita nak tahu itu betul-betul dia punya support ataupun tidak. Alright. Saya bagi satu contoh. Kejap saya cari counter lain. Contohnya MRCB. Right. So MRCB sekarang ni, hari tu dia buat kenaikan lah. So bila dia buat kenaikan, dia dalam channel yang cantik lah time tu. Waktu itulah. Sekejap. Dia terlalu tinggi.
Okey. Kita buat channel. Saya nak gerakkan benda lain tergerak. Alright, saya delete dulu. Buat semula. Alright, cantik. Okay. So dulu dia dalam channel dia lah. So dalam ni naik turun, kemudian orang nampak dia buat macam hanging man. So bagi saya hanging man ni bukan by signal, tapi ada orang share aja hanging man ni pun by signal. So saya kisah, cumanya jangan terus beli. Tengok esok macam mana. Alright. Tengok esok macam mana. Kalau esok dia buat pendakian dan ada volume yang tinggi, boleh masuk. Tapi kalau esok pun dah get up, jangan cuba-cubalah. Maknanya dia dah break dia punya channel. Right. So sekarang ni dalam keadaan channel downtrend pula lah. So dia belum lagi tunjuk dia punya channel. So kita tak nampak baca lagi. Right. Cumanya kalau kita nak beli, kalau kita dah nampak dia punya pattern ni, kita boleh standby saja sebenarnya. Ini adalah cara untuk anda beli buy on support. Right, situ adalah entry dia. Janji yang penting esoknya dia kena ada volume dan buy percentage tu pun kena tinggi. Right, dalam pada masa sama MACD ni pun masih lagi uptrend, yang mana MACD line dia ni masih lagi pada positive line. Ini adalah di atasnya adalah positive line, iaitu uptrend. Di bawah ni adalah negative line lah, pada downtrend. Right. So ini adalah tempat untuk support lah. So kalau tengok dia memang rebounds, cumanya kalau hari sebelum tu nampak dia macam dah break lah dia punya support. Ini adalah support berdasarkan channel. Right. So saya ambil lagi contoh lain. Chrono. Alright, so chrono ni macam mana kita nak tengok? Just plot saja. Ini adalah support dia. Support untuk uptrend. Saya suka mencari counter yang uptrend. So kalau counter uptrend, kita memang nampak jelas lah. Ini adalah dia punya kitaran dia lah. Resistance dia, support. So pada mata saya, dia dah break dia punya support. Right. So kalau andai kata dia rebounds pada support ni, cantik. Cumanya semalam dia turun bawah. So first dia dah break support untuk channel. So kita tengok pula kepada klasik punya support. Right. So ini adalah klasik punya support bagaimana. So kalau kita nak tengok dekat paling mana dia respect. Right, saya nampak sini. Kenapa saya takap macam tu? Right, sini berapa kali dia cuba break, tapi tak berjaya. Dia jadi resistant lah. Sini pun dia cuba. Dia dah breakthrough, tapi petang tu turun balik. Ni dia cuba lagi breakthrough. Fail. Right. Tapi bila dia dah lepas, dia dah jadi dia punya support. Alright, dulu dia jadi strong resistance, sekarang dah jadi strong support. Right, hari tu berjaya dia bounce sekali, tapi lepas tu dia break. Alright. So kalau anda faham guna dua-dua ni, anda akan nampak dia break support klasik dan juga support channel. Maknanya
betul-betul dia break support. Tapi ingat kata saya ni, tapi kalau hari minggu depan candle hari pertama tu dia buka, dia masuk lagi hijau, ini merupakan fake break support. So ini adalah fake break support jika keesokan harinya dia candle hijau dan close dalam channel tu balik. Maknanya ianya adalah break, false break. Alright, so false breakout dengan false break support. Right, saya bagi satu contoh kronologi lah. Ramai yang terkena, saya pun banyak kali terkena dululah. Right, so saya ambilkan pen lah. So saya harap anda faham sedikit berkenaan dengan channel, support channel dan juga support klasik. So kalau dua-dua menunjukkan dia penjualan, jual saja. Alright, so saya bagi satu contoh. Saya ambil contoh saya ambil contoh, alright, macam ni. Okay, cantik. Okay, saya just nak share kepada anda. Yang tahu tak apa, yang tak tahu saya just nak share. Alright, so kalau kita tengok daripada sini, kita akan nampak ini adalah dia punya resistance lah, area sini. Right, so kita akan nampak sini area resistance dia lah. So automatically kita akan labelkan ini sebagai dia punya, ini sebagai contoh dia kat sini lah. Sebab sini dia tak berjaya break. So ini adalah dia punya resistance lah kalau kita plot. Sorry, saya ingat sikit. So kat sini dia hari ni dia buat breakout lah. So break resistance lah. So kalau yang ni paling tinggi, dia jadi breakout lah. So dia jadi breakout hari ni. So kalau esoknya dia turun dan turun lagi melepasi breakout yang dia buat, maknanya ini adalah false. Ini adalah breakout yang palsu. Kalau tapi jika dia breakout, esoknya dia maintain, ada lagi hijau, ada candle hijau lagi, dia maintain lagi ke atas, itu adalah true breakout. So kalau dia breakout, esok dia turun balik, dia matikan balik arah, cuma yang ni tak matilah. Cuma kalau dia buat satu candle merah dan matikan candle yang dia buat breakout balik, itu maknanya itu adalah false breakout. So false breakout adalah breakout yang tipu. Dia tak betul lagi nak naik. Dia belum lagi bersedia untuk naik. Itu adalah false breakout. So kalau anda tengok pada mana-mana pun, ada satu candle naik, tiba-tiba esoknya dia turun balik, itu adalah false. Jangan cuba masuk. Right? So kalau yang mana ada entry, boleh jual dulu. Alright? So bila breakout ni kena berhati-hati untuk keesokan harinya. Kalau esoknya merah dan melepasi candle hijau yang sebelumnya, sangat diminta untuk jual. Lagi-lagi kalau ada candle merah macam ni dan dia punya volume hampir sama ataupun melepasi volume hijau yang sebelumnya, itu adalah
tanda penjualan lah. Maknanya mereka yang dah beli kat sini kemungkinan dah jual dekat sini. Itu adalah alright. So dia boleh jadi juga sama seperti untuk support. Right. So kalau support tu, saya ambil yang baru lah. Contoh dia, ini dia punya support level dia. So bila ada satu candle merah keluar daripada level support kita, right, ni candle warna merah, right, tapi jika esoknya ada candle hijau right, agak renyah sikit nak lukis dia ni tapi tak apa. Right. So jika ada satu candle hijau masuk balik dalam area support ni, maknanya ini adalah false break support. Okay, dia support break support ni tak valid sebenarnya. Alright, itu juga berlaku pada break resistance dan break support. So tak kisahlah macam mana jenis kita punya support tu, asalkan anda nampak macam ni, ianya bila satu candle merah tu kena tunggu esok baru buat confirmation. Hari ni kita tak boleh buat confirmation lagi. Alright, so kalau esok dia berjaya naik semula, insyaAllah dia adalah false dan dia akan buat rebound pada situ. Alright, so kalau macam nak level nak buat level support pun tak boleh pada jenis candle yang macam ni lah. Right, so faham sedikit dan kita akan cari counter lain pula. So kalau Fanta Fajar ni, alright. So kalau tengok dekat sini, kita just fokus dekat sini je lah. So kalau sini kita nampak dia break, lepas tu dia turun balik. Ini adalah false. Kita tak boleh ambil yang tu sebagai dia punya resistance. Kalau nak ambil dia punya resistance di area sini. Sebabnya hanya sekali saja dia melepasi, tapi yang lain ni nampak liat pada sekitar ni. So yang ni jadikan dia punya sebagai resistance. Right. So ini dulu dia jadi support pun, resistance, dan resistance ni adalah fake resistance. Right, so bila dia pecah resistance, dia boleh pergi. Alright, so sini pun dia jadi support balik dan sekarang dia dah break. So bila dia dah break, insyaAllah dia akan turun lagi. So di situ kenal dia. So kalau anda nak masuk peluang, pastikan dia boleh naik semula kepada contohnya sini. Kalau dia touch, esoknya dia naik, dia buat hijau dan naik, itu adalah tempat untuk kita entry. Tapi masalah dia dah break dia punya support yang terkuat lah setakat ni. Ini adalah cara untuk kenal pasti support. Right, so bila uptrend sini senang je lah nak kenal pasti. Bila uptrend lagi seronok sebenarnya, low risk. So ini adalah dia punya support lah. Oh tadi saya dah buat. So resistance dia yang paling ketara nampak area macam ni. Lebih kurang. Right. So dia dalam channel dia yang menarik hari tu, cumanya dia dah, ini belum lagi, esoknya dia turun merah, confirm . Right. Dan esoknya dia tak berjaya naik semula, maknanya dia tak berjaya buat fake. Ini dah true break support. Alright, so break support untuk channel dan kita tengok kepada yang klasik punya support. So klasik punya support, ini pun klasik punya support lah. So dia naik,
Ini dia tak berjaya pecah. Ini jadi dia punya support. So dia dah break. Esoknya dia cuba dan break lagi. So dua-dua kali break, 3 kali break. So dia lebih kurang sama, right? So saya harap anda dapat sedikit idea macam mana sebenarnya kita nak cari support. Buy on support adalah kita punya extra, tapi kita kena kenal pasti dulu support di mana. Bila dah kenal pasti support di mana, esoknya dia buat kenaikan, contohnya macam ni, kita nampak ini dia punya support, dia buat kenaikan, insyaAllah kita boleh ambil peluang, right? So kalau dari sini sebenarnya support ni dia bermula dekat sini, daripada bawah ni lagi dah, right? So dia lebih kurang macam ni ya. So sini dia turun, right? So kita dah plot dan kita kena pasti, insyaAllah dia boleh, kita boleh ambil peluang dekat situ dan kita plotkan ni sebagai dia punya support lah, dia punya true rebounds. Kita kena betul yakin dia punya true rebounds baru boleh kita masuk entry, right? So itu adalah tempat untuk kita masuk entry, right? So saya bagi contoh lain. So kalau sekarang ni counter Fajar ni memang tak boleh masuk lah cerita dia. Lion Industry. So Lion Industry dulu dia dah, kalau nampak ini adalah dia punya support area lah. Right. Lebih kurang lah. Okay. Kalau tanya saya zoom sikit. Alright. So ini adalah dulu dia punya resistance, ni become dia punya support resistance. So kita akan plotkan dua ni, kita akan nampak lah. Ini dia break support. Cumanya esok dia naik dan dia naik. Right, so dia dah matikan arah candle dia ni dan dia naik. So maknanya ini adalah false. Kita tak boleh gunakan dia sebagai support kita. Alright. So bila tak boleh gunakan support sebagai channel, dia pun tak boleh digunakan support sebagai klasik punya support. Right. So sekarang ni dia memang dah break. Ini adalah last. Esoknya dia break. Dia memang tengah downtrend. Okay. So belum lagi nampak dia boleh buat kenaikan. So kat sini tak ada entry untuk kita buy on support lah. Yang mana dia memang kalau anda nak tunggu pun area sini mungkin. Mungkin boleh area sini ataupun area sini. Tapi dia tak berapa true, tak berapa strong. Right, so bagi saya tak menarik lagi lah Lion Industry ni. Kemudian counter apa lagi ya yang menarik. Right, EFOS. Right, EFOS ni tengah uptrend. So macam mana, just tengok kalau boleh kita buat channel. So dia tak berapa cari channel sangat. So ada beberapa yang kita boleh considerkan lah. Dia kalau cantik dia naik turun ni, dia naik retrace dia tak berapa banyak. Right, so kita kena pasti dulu mana dia punya support. Support apa? Support tempat paling banyak dia reflex. Pada dia sampai area situ, dia paling banyak dia reflex.
So yang ni tak menunjukkan arah pun sebenarnya. Saya tak boleh nak tentukan. Harga push dan up ni pun tak banyak. Sebabnya saya tak boleh letak sebarangan. Right, so nampak macam ni tapi jauh lagi daripada sini. Right. Kalau saya gunakan ray untuk jadikan saya punya support, mungkin boleh. Right, so mungkin ini adalah dia punya support. Right, kalau nak tahu macam mana hari minggu depan, dia perlu naik. Alright, jika ada gerakan naik, insyaAllah mungkin itu adalah kita punya entry. So right, saya nak try buat jadikan ianya sebagai channel. Alright, dia boleh jadi channel macam ni . Sekejap lagi saya terangkan sekejap . Saya setting dulu. Alright, kenapa saya buatkan yang ni sebagai dia punya channel? So ada beberapa sebab. Pertamanya, saya zoomkan sedikit. Zoom out dan saya betul-betul zoomkan pada area sini . Alright, so kenapa saya cakap macam tu? Kenapa saya buat yang ni sebagai dia punya support? First thing first, banyak kali dia rebounce pada area sini lah. So ini tempat dia rebounce. Itu adalah support yang baik lah. Rebounce. Walaupun ini break, tapi dia masih lagi rebounce. Dan rebounce. Dan harga bertahan pada sekitar sinilah. So saya jangkakan ini adalah betul dia punya channel. So right, so ini adalah resistance dia yang mana tak ada candle yang pernah close hijau dekat atas dia ni lah. Right, so dia sekarang mungkin nak buat channel, so kita monitor sama ada dia boleh naik ataupun tidak ke atas ni lah. So kita punya expectation untuk dia naik kalau dia betul-betul pull back pada situ. Just boleh monitor. InsyaAllah kalau dia boleh naik, dia mungkin naik sekitar sini lah. Sekitar 84 sen begitu. Right, so itu adalah kita punya analisis. Tak semestinya analisis kita benar, cumanya anda perlukan beberapa indikator untuk meyakinkan. So dalam bab channel ni, indikator yang terbaik adalah indikator RSI. So bagi mereka yang dah tahu guna RSI, anda boleh gabungkan sekali channel dengan RSI dan anda perlu betul-betul boleh dapatkan real support. Bagaimana saya cakap macam tu? Sebabnya dalam RSI sendiri ada support dan resistance. Alright. So dalam RSI sendiri ada support dan resistance pada jika dia sampai pada betul-betul pada melepasi 50% tu lah. Relative Strength Index. Right. So kalau saya tengok dekat sini, okey, sepatutnya sini adalah dia punya support, tapi yang ni dia tak turun banyak, tapi kemungkinan besar insyaAllah dia boleh naik semula, right? So dia masih lagi dalam keadaan uptrend dan insyaAllah kalau betul dia rebounce, dia akan boleh naik semula dan ini adalah destination dia. Alright.
Saya harap anda dapat belajar sesuatu pada weekend ni dan cuba anda applykan sendiri, cuba cari kaunter-kaunter lain dan cuba mahirkan diri dalam penggunaan chart melalui Malaysia Stock Biz ni. Sebabnya ianya lebih advance lah. So kepada mereka yang masih lagi basic, anda boleh gunakan Chartnasus. Cumanya Chartnasus agak kurang menarik sebabnya dia tak banyak aplikasi untuk buat advance analisis. Right, itu saja untuk weekend ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kepada mereka yang masih lagi berminat untuk dapatkan untuk join program MIPA, iaitu program Mastering Indicator, dia macam ni juga. Saya akan bagi video secara offline. Dia bukannya online lah. Dia online course tapi bukan secara live. So anda tak perlu stay on dekat depan PC untuk tunggu saya buat live. Bukan begitu. Saya akan post video dan anda boleh tengok. Kalau anda betul-betul busy, anda boleh tengok pada weekend. Sebab ni dia akan berjalan sehingga hari Isnin sehingga hari Jumaat. Sabtu dan Ahad cuti untuk anda tengok ke semua video yang saya telah postkan. Alright, itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.